Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu akan terangkan format kertas bahasa Melayu peringkat sekolah menengah rendah iaitu pentaksiran tingkatan 3, termasuklah tingkatan 2 dan tingkatan 1 KSSM. Pentaksiran bagi mata pelajaran bahasa Melayu terdiri daripada dua jenis instrumen atau dua alat yang digunakan untuk menguji dan mentaksir murid. Yang pertama, ujian bertulis dan yang kedua, ujian lisan. Baik, yang pertama kita lihat ujian bertulis. Ujian bertulis terdiri daripada dua jenis kertas yang digunakan untuk menguji. Yang pertama, kertas 1 dan yang kedua, kertas 2. Kertas 1 mengandungi 3 jenis item iaitu soalan dalam bentuk objektif aneka pilihan atau OAP. Yang kedua, soalan pelbagai bentuk atau OPB. Dan yang ketiga, soalan subjektif respon terhad. Bentuk tugasan dalam kertas 1 dibuat secara individu. Baik, seterusnya kita lihat bilangan kertas dalam soalan dalam kertas 1 terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian A mengandungi 20 soalan OAP atau objektif aneka pilihan. Soalan dalam OAP bahagian A terdiri daripada sistem bahasa dan pemahaman teks. Manakala bahagian B mengandungi 3 soalan. Soalan 1 OPB atau soalan objektif pelbagai bentuk. Soalannya terdiri daripada sistem bahasa. Yang kedua, soalan subjektif yang mengandungi soalan pemahaman. Dan yang ketiga, soalan subjektif yang mengandungi soalan dalam petikan novel. Baik, kemudian bahagian C pula mengandungi 2 soalan, tetapi murid perlu menjawab 1 soalan sahaja, iaitu pemindahan maklumat. Dan secara keseluruhannya, jumlah soalan mengandungi 3 bahagian yang perlu dijawab semua di bahagian A, di bahagian B dan 1 di bahagian C. Seterusnya kita lihat markah yang diperuntukkan dalam kertas 1. Baik, bahagian A, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 20 markah. Bahagian B 25 markah dan bahagian C 15 markah. Jumlah markah keseluruhan adalah 60. Tempoh ujian yang diperuntukkan dalam kertas 1 jam 30 minit. Sebelum cikgu terangkan konstruk dan kaedah penskoran dalam kertas 1, kita akan lihat kertas 2. Baik, kertas 2 terdiri daripada 2 jenis item iaitu subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Pelaksanaan kertas 2 juga dilaksanakan secara individu. Baik, kemudian kita lihat bilangan soalan dalam kertas 2. Mengandungi
dua bahagian, yaitu bahagian A, soalan subjektif atau penulisan yang berkait rapat dengan sebuah karangan pendek, dan bahagian B mengandungi 3 soalan, tetapi murid perlu menjawab 1 soalan sahaja, yaitu soalan subjektif penulisan atau karangan. Dan jumlah keseluruhan dalam kertas 2, bilangan soalannya terdiri daripada 2 bahagian. Perlu dijawab semua di bahagian A dan 1 di bahagian B. Baik. Seterusnya, markah yang diperuntukkan dalam kertas 2, bahagian A 10 markah dan bahagian B 30 markah. Oleh itu jumlah keseluruhan 40 markah. Jika digabung atau dicampur dengan markah daripada kertas 1, jumlah keseluruhan markah yang diperolehi adalah 100 markah. Baik. Masa untuk menjawab kertas 2 adalah selama 1 jam. Baik, seterusnya kita akan lihat konstruk dalam soalan kertas 1 dan kertas 2 mengandungi konstruk yang sama, yaitu pengetahuan sistem bahasa, kemahiran membaca dan memahami, kemahiran memindahkan maklumat, kemahiran menulis, dan kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa. Manakala kaedah penskoran terdiri daripada 3 kaedah, yaitu dikotomus, analitik, dan holistik. Pemarkahan secara dikotomus bermaksud berdasarkan pemberian markah mengikut apa jawapan murid. Yang kedua, analitik atau analytical. Pemarkahan secara analitik bermaksud berdasarkan rubrik penskoran. Maksudnya, guru akan merujuk kepada skema jawapan dan markah yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, holistik. Pemarkahan secara holistik bermaksud pemberian markah secara menyeluruh. Mari kita lihat pula ujian lisan. Ujian lisan terdiri daripada 2 jenis ujian, yaitu ujian bertutur dan ujian mendengar. Ujian bertutur yang dilaksanakan terdiri daripada 1 jenis item, yaitu subjektif, respon terbuka. Pelaksanaan tugasan bagi ujian bertutur adalah secara berkumpulan. Dan bilangan soalan dalam ujian bertutur terdiri daripada 24 tajuk berdasarkan 8 tema, dan murid perlu memilih 1 tajuk untuk perbincangan kumpulan dan soalan dalam bentuk subjektif. Baik. Seterusnya, kaedah pemarkahan. Markah yang diperuntukkan dalam bahagian ujian bertutur adalah sebanyak 30 markah. Dan masa yang diperuntukkan dalam tempoh 10 hingga 12 menit. Konstruk bagi ujian bertutur adalah kemahiran lisan, bertutur, dan berbincang.
Baik, seterusnya kita lihat ujian mendengar. Ujian mendengar mengandungi 3 jenis item, yaitu objektif aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk, dan subjektif respon terbuka. Ujian mendengar dilaksanakan secara individu. Baik. Kemudian kita lihat jumlah soalan dalam ujian mendengar. Terdiri daripada 20 soalan yang mengandungi soalan objektif dan subjektif. Ya, seterusnya kita lihat markah yang diperuntukkan 20 markah. Jika ditambah dengan ujian bertutur 30 markah menjadikan markah keseluruhan 50 markah. Tempoh bagi ujian mendengar adalah 30 minit. Baik, konstruk bagi ujian mendengar adalah kemahiran lisan, yaitu mendengar dan memahami. Seterusnya, mari kita lihat soalan dalam bahagian B kertas 1. Bahagian B mengandungi 3 jenis soalan, yaitu sistem bahasa, pemahaman teks dan novel. Sistem bahasa terdiri daripada objektif pelbagai bentuk. Bilangan soalan yang dikemukakan 1 hingga 2 soalan dengan jumlah markah 5 markah. Soalan 2, pemahaman teks. Jenis item adalah respon terhad dengan bilangan soalan 3 dan markah 10. Dan soalan 3, jenis soalan novel, jenis item respon terhad, bilangan soalan 1 dengan nilai markah 10 markah. Dalam sistem bahasa yang diuji, kebiasaannya berkait rapat dengan morfologi, frasa, sintaksis, dan peribahasa. Selain itu, menguji kemahiran aplikasi maklumat berdasarkan prosa, puisi, dan novel. Sistem bahasa juga merangkumi kesalahan bahasa, kesalahan ejaan, sintaksis, dan peribahasa. Baik, berikut adalah contoh soalan dalam bahagian B. Sistem bahasa, soalan 1, 5 markah. Baik, kemudian soalan pemahaman dalam soalan 2, 10 markah berdasarkan petikan. Berikut adalah contoh sistem bahasa berkait rapat dengan frasa. Dan seterusnya, contoh 2 pemahaman. Soalan 3, 10 markah. Baik, seterusnya kita akan lihat kertas 1
di bahagian C. Soalan dalam bahagian C kertas 1 dan soalan berkait rapat menguji dengan kemahiran novel. Pemindahan maklumat. Kebiasaan soalan dalam bentuk ulasan, ringkasan, dan rumusan. Kebiasaannya dalam kertas ini mengandungi 2 soalan dan murid perlu memilih 1 soalan sahaja untuk dijawab. Mari kita lihat bilangan patah perkataan. Yang pertama, jenis ulasan. Bilangan patah perkataan 80 hingga 100 patah perkataan. Manakala ringkasan, murid perlu menulis tidak lebih daripada 100 yang ditulis perkataan dalam jawaban murid. Begitu juga dengan rumusan, tidak lebih daripada 100 patah perkataan dengan jumlah nilai markah 15 markah. Baik. Berikut adalah perincian pemarkahan. Baik, pemarkahan bagi ringkasan yang diambil kira tiada isi tersirat. Ya, maksudnya murid-murid boleh mengemukakan ringkasan berdasarkan petikan yang tersurat. Pemberian markah adalah seperti berikut. Sekiranya murid memberikan 5 isi yang tepat, akan mendapat 10 markah. 4 isi 8 markah, 3 isi 6 markah, 2 isi 4 markah, dan 1 isi 2 markah. Manakala bahasa yang diperuntukkan 5 markah menjadikan jumlah keseluruhan 15 markah. Baik. Berikut pula adalah panduan pemarkahan untuk rumusan. Idea utama dan idea sokongan dalam petikan perlu diberikan. Panduan pemarkahan adalah seperti berikut. Ya, misalnya, idea utama, bilangan isi 1 akan diberikan 2 markah. Idea sokongan, 6 isi akan diberikan nilai markah 6. Dan kesimpulan. Kesimpulan, murid boleh memberikan cadangan, harapan, idea atau rumusan keseluruhan petikan. Maka murid akan diberikan 2 markah dan jumlah keseluruhan 10 markah. Baik, berikut adalah contoh soalan di bahagian C. Misalnya pemindahan maklumat, ulasan 15 markah. Dan bahasa pula 5 markah menjadikan 15 markah keseluruhan. Bahagian C, pemindahan maklumat, ringkasan 15 markah.
Sekian saja pada kali ini. Cikgu akan terangkan